Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan sidang penonton yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita lagi pada malam yang berbahagia ini untuk teruskan pembelajaran IQIM interaktif Quran bersama dengan Imam Malik setiap malam jam 10 malam. Alhamdulillah. So, di kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian. Saya sebutkan daripada IG, Latifah, Ummu Fudail, Hafizur Rahman, Yasmin, daripada FB, Kamaria, Radin, Daling, Maryam, Siti Zawiyah, Kamaria, Nur Aisyah, Siti Zawiyah, Izan, Zalina, Dr. Fatimah, Zainun, Rohana dan ramai lagi. Alhamdulillah. So, selamat datang kepada anda semua. Kita pada malam ini cuba tukar tempat, tukar angin, tengok macam mana. So, boleh tuan-tuan dan puan-puan tolong komen bagaimana audio dan video di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Okey ke? Ataupun kuat sangat ke saya punya audio ni? Okey, boleh komen rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita teruskan untuk segmen yang pertama, iaitu info tajwid, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat kita. Ajak mereka bersama-sama dengan kita pada setiap malam. InsyaAllah kita akan ke udara sama-sama membacakan satu muka surat daripada Al-Quran dan sedikit sebanyak kita mempelajari ilmu tajwid. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mari kita lihat pada info tajwid pada malam ini. Sharing clear semua clear. Alhamdulillah. Jelas okey, alhamdulillah. Baik, info tajwid pada malam ini kita akan lihat sambungan daripada tajuk yang kita pelajari semalam, iaitu tentang aqwa al-mudud ataupun tingkatan mad, kekuatan mad. Maksudnya setiap mad ada level ataupun tingkatan level yang kuat. Okey, seperti yang kita sebutkan semalam, iaitu mad al-lazim yang pertama diikuti dengan mad muttasil, kemudian mad arid, mad munfasil dan mad badal. So, pada malam ini kita lihat sedikit tentang pembaca yang membaca mad arid li sukun dan pembaca yang membaca mad al-munfasil. Apakah illah? Apakah sebab? Sebab musabab, apakah hujah yang mengatakan boleh baca sebegitu? Okey, untuk mudah faham sebenarnya, apakah sebab yang kita boleh diberi pilihan untuk baca sedemikian. Baik, kita lihat nota yang pertama. Pembaca yang membaca mad arid li sukun dengan kadar 2 harakat. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan?
kerana tidak mengambil kira tanda sukun yang bukan asli. Sukun arid, sukun yang bukan asli itu maksudnya sukun arid, sukun yang mendatang, sukun yang terjadi kerana sebab waqaf. Okey, maksudnya contoh kita ambil di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, kita baca dengan kadar 2 harakat. Okey, seperti mana kita tahu bahawa mad arid boleh dibaca 2, 4, 6. Tetapi kenapa diriwayatkan dengan bacaan 2 harakat? So para ulama mengatakan hujjah ni adalah kerana apa? Illah dia kerana apa? Adalah kerana tidak mengambil kira tanda sukun. Ar-Rahmanir Rahim, contohnya mim itu yang kita sukunkan itu tidak diambil kira. So haya saja. Hi, Ar-Rahmanir Rahim. Okey? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketiga dulu. Kita pergi terus kepada 6 harakat. Okey, pembaca yang membaca dengan kadar 6 harakat pada mad arid li sukun, hujah dia adalah kerana mengambil kira sukun bukan asli sepenuhnya dan menjadikannya sebagai mad lazim. Seperti mana yang kita ketahui bahawa dalam pembahagian mad al-far'i, mad far'i terbahagi kepada 2, berlaku kerana 2 sebab, iaitu kerana hamzah dan kerana sukun. So, antara mad yang berlaku kerana sukun adalah mad lazim. Begitu juga dengan mad arid li sukun. So, kerana dibolehkan untuk membaca dengan kadar 6 harakat adalah kerana sakin arid. Ar-Rahmanir Rahim, sakin arid. Macam juga berlaku kepada mad arid li sukun, berlaku kerana sukun. Okey, berlaku kerana sukun. So bila ini sebenarnya dia perbahasan kita, perbincangan kita sebenarnya agak tinggi. Okey, so tak apa rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar makluman. Okey, kita tahu bahawa bacaan 2 harakat atas sebab apa? Atas dasar apa? Kita dah sebutkan tadi. Bacaan 6 harakat sebab mengambil kira sukun arid. Okey, sebagai mad lazim. Seperti mana dibaca dengan kadar 6 harakat. Mad lazim dibaca dengan 6 harakat. Kemudian yang membaca dengan 4 harakat di pertengahan. Okey, mengambil kira sebahagian sukun bukan asli. Maksudnya 50-50. Ambil kira sukun bukan asli dan mengambil kira sukun asli. Okay. Mengambil kira sebahagian sukun bukan asli. Maksudnya mengambil kira sebahagian. Kalau ambil sepenuhnya dia akan jadi 6 harakat. Macam mad arid li sukun. Kalau ambil sebahagian, jadilah dia pertengahan, iaitulah dengan kadar 4 harakat. Okey, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dapat ke? Boleh faham ke kita punya penerangan? Kalau tak faham, nanti boleh buat pertanyaan. Okey, baiklah, yang kedua, bagi pembaca yang membaca dengan mad munfasil pula. Seperti mana kita ketahui bahawa mad al-munfasil sama, hampir sangat serupa seperti mad wajib muttasil. Maksudnya mad muttasil. Yang membezakan hanyalah 2 harakat, 2 bertemu dalam 2 perkataan ataupun bertemu dalam satu perkataan. So mad al-munfasil berlaku kerana hamzah yang berlaku pada 2 perkataan. Okey, kita lihat. Para pembaca yang membaca dengan kadar 2 harakat tidak. Kenapa para pembaca boleh baca dengan kadar 2 harakat? Adalah kerana mereka tidak mengambil kira huruf hamzah pada perkataan seterusnya. Kerana 2 harakat itu sama seperti kita bacaan kita dengan mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, contohnya pada ayat Inna a'tayna. Maksudnya na itu sini. Inna itu satu perkataan itu sahaja
yang ada alif dengan kadar 2 harakat tanpa mengambil kira a'tayna pada hamzah yang seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan mereka yang mengamalkan dengan bacaan 2 harakat. Seterusnya, kurang daripada mad muttasil. Maksudnya kurang daripada panjang mad muttasil. Okey. Hanya mengambil kira sebahagian huruf hamzah pada perkataan seterusnya. Mengambil kira sebahagian. Maksudnya, katakan kita boleh baca dengan muttasil pada kadar 2, 4, 5. So, kurang daripada 4 dan 5 kerana mereka mengambil kira hamzah itu sebahagian sahaja daripada mad al-muttasil. Adapun mereka yang baca sama panjang dengan mad wajib muttasil, okey, mengambil kira kewujudan huruf hamzah dengan sepenuhnya. So perbezaannya adalah kalau baca dengan kurang daripada mad muttasil, mad wajib muttasil, so dia dikira sebagai mengambil kira sebahagian huruf hamzah pada perkataan seterusnya. Kalau dibaca sama panjang dengan mad wajib muttasil, maka mereka berhujah dengan mengambil kira kewujudan huruf hamzah dengan sepenuhnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini hanyalah maklumat untuk tambah kita punya knowledge, untuk kita bincang agak sedikit mendalam sebenarnya. Dah pening nampak? Rakan-rakan dah pening. Tak apa, yang penting mad arid li sukun. Boleh baca 2, 4, 6. Kenapa boleh baca 2? Kerana tidak mengambil nun itu ataupun ar-rahim, mim itu sebagai tidak mengambil kira mim, hanya hi saja, haya saja. Okey, boleh baca 4 kerana ambil sebahagian, dibaca 6 kerana menjadikan dia sebagai mad lazim, sama seperti mad lazim. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang penting kita baca dengan 2, 4, 6 pada mad arid li sukun. Kemudian pada mad wajib mad jaiz munfasil kita baca 2, 4 ataupun 5 sahaja. So itu sebenarnya yang pada malam ni dia agak mendalam. So esok kita akan lihat apabila bertemu dengan mad-mad yang lebih sedikit detail. Tak apa. Itu dulu kita punya perbincangan tentang mad aqwa al-mudud. Maksudnya kekuatan mad itu. Ini adalah kenapa ini kita belajar ni sebab apa? Sebab kita tahu lebih mendalam kenapa dibaca dengan 2 harakat. Kalau orang tanya, kenapa ada 3 wajah Nabi baca macam tu? Okey, itu adalah yang diriwayatkan seperti mana baginda Nabi SAW. Tetapi secara kita panggil secara profesional ataupun ada hujah-hujahnya, ini yang kita pelajari pada malam ini. Okey. Okey. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan pening-pening, kita teruskan untuk segmen yang seterusnya, Talaqi Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda dah bersedia untuk sama-sama kita bacakan satu muka surat daripada Al-Quran? So, pada malam ini, tiba giliran muka surat yang ke 234. Okey, kita masih lagi berada dalam surah Hud, bermula daripada ayat 109 sehinggalah ayat 117. Dengan taranum tema kita pada malam ini ialah, ingat lagi tak semalam kita baca dengan taranum sikah. So pada malam ini kita baca dengan taranum apa? Bayati. Ya betul. Robiah Abdul Aziz. Tahniah. Okey, saya dah siapkanlah sedikit, cuba kejar balik video bacaan contoh itu. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesihatan pada suara untuk hasilkan video kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz kat masjid ke? Ya, di bawah masjid, di office. Kita cuba sebelum kita live nanti pada sementara tu saya wawarkanlah kita punya program bermula 1 Ramadan nanti, insya-Allah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, saya menjemput anda semua untuk bersama-sama dengan saya dan seorang lagi imam akan membimbing tuan-tuan dan puan-puan dalam tadarus Al-Quran secara online
tadarus kita panggil. So kita akan mulakan pada 1 Ramadan setiap jam 8 pagi. Okey. Satu hari kita akan baca 1 juzuk untuk kita khatam dalam bulan Ramadan. So adakah anda berminat untuk sertai? Jangan lupa ajak kawan-kawan lain, okey? Baiklah, dah ramai dah bersedia, mari kita sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran daripada ayat yang ke-109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Seterusnya ayat 110. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. Sedia tarik nafas, sedia mula. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Ayat terakhir. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Ada yang sampai semput jangan paksa diri. Kalau tak boleh macam ayat yang ke-116 tadi tu,
ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Boleh kita berhenti dekat situ. Ambil balik yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Okey. So jangan paksa diri, takut kita tak sempat sampai ke Ramadan nanti kan. Semput punya pasal. Baik rakan-rakan, cuba kita lihat perkataan muslihun. Apa yang kita terangkan tadi tentang bacaan pada mad arid lisukun boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Kenapa boleh dibaca dengan 2? Kita ulang sedikit lagi kan. Kenapa boleh dibaca dengan 2? Kerana huruf nun, fokus pada perkataan muslihun. Huruf nun yang ada pada situ tidak lagi diambil kira. Jadilah dia seperti seolah-olah seperti mad asli. Walaupun kita baca muslihun 2 harakat, memang ada nun, tapi kita tidak ambil kira. Okey. Sekiranya kita ambil kira huruf nun itu dengan sepenuhnya, huruf nun yang sukun itu sepenuhnya kita ambil kira, seolah-olah dia telah jadi seperti mad lazim. Maka sebab itulah ada di antara kita, para ulama mengharuskan untuk kita baca dengan kadar 6 harakat. Kerana apa? Kerana diambil kira seolah-olah dia seperti mad lazim. Kerana mad lazim ini berlaku adalah atas sebab bertemu huruf mad bertemu dengan huruf yang mati. Seperti juga mad arid lisukun berlaku kerana huruf mad bertemu dengan huruf mati, sakin yang mendatang. Itu yang dimaksudkan apa yang kita bincangkan pada pertemuan kita pada awal tadi. Okey. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, ada sebarang pertanyaan daripada anda semua? Kalau ada, boleh tinggalkan di ruang komen. Sementara tu saya ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan yang baru hadir. Kita berada di studio masjid. Studio tak berapa studio lah. Jabat kita jadikan studio untuk khusus untuk kita punya program e-tadarus pada yang akan bermula pada 1 Ramadan nanti insya-Allah pada setiap pagi jam 8 pagi. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, mari bersama-sama dengan kami dalam page, boleh cari page Masjid Saidina Omar Al-Khattab. Masjid Saidina Omar Al-Khattab untuk kita sama-sama bertadarus ataupun bertalaqi insya-Allah. Okey, kalau tak ada sebarang pertanyaan, sampai di sini dulu kita punya pertemuan. Jangan lupa malam esok seperti biasa dalam iQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik jam 10 malam. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.